Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farah Ayuni binti Razaini, pemegang nombor metrik 284202. Nama saya Muhammad Daris bin Kamal Zaman. Nombor metrik saya adalah 288125. Salam sejahtera kepada Madam Wan Zalina dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Hemiswari Ana Perempuan Santiran dan nombor metrik saya adalah 287577. Hai, saya Nurilia Dayana binti Muhammad Awi, nombor matriks 284363. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pendahuluan. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di bandar Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020 sehingga lebih daripada kes kematian telah disahkan disebabkan oleh COVID-19. Pandemik ini telah membawa kepada gangguan sosioekonomi global, penangguhan dan pembatalan acara kebudayaan, keagamaan dan kesukanan dan ketakutan yang meluas dalam kekurangan bekalan yang telah mendorong pembelian panik. Teori maklumat palsu dan konspirasi mengenai virus itu telah tersebar secara dalam talian dan terdapat insiden xenofobia dan perkawaman terhadap orang Cina dan orang Timur atau Asia Tenggara lain. Pendidikan juga terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Baiklah, saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Untuk video kali ini, saya ingin menerangkan tentang isu yang berlaku akibat kesan pandemik COVID-19 yang berlaku kepada masyarakat dan sekolah. Kesan yang pertama ialah kepada pendidikan iaitu sekolah. Seperti yang kita tahu, bermulanya PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia akibat wabak COVID-19, semua sekolah di seluruh Malaysia sama ada sekolah menengah atau rendah telah ditutup dalam jangka masa yang lama dan semestinya perkara ini telah menjejaskan cara pengajaran dan pembelajaran. Daripada kesan ini, ianya telah menimbulkan beberapa isu dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat iaitu ibu bapa terutamanya kerana sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP telah ditukar 100% secara maya ketika PKP supaya pelajar tidak ketinggalan walaupun tidak perlu menghadirkan diri secara fizikal ke sekolah. Antara isu yang berlaku apabila PDP secara fizikal di sekolah ditukar secara maya ialah tidak semua pelajar dan guru mempunyai rangkaian internet yang kuat dan kemudahan peralatan seperti telefon bimbit dan laptop di rumah mereka. Perkara ini merupakan suatu isu kerana pelajar-pelajar yang berada di luar bandar mungkin mengalami kesukaran untuk mendapatkan capaian internet yang baik. Selain itu, terdapat juga pelajar yang perlu berkongsi gadget seperti laptop dan telefon bimbit dengan adik-beradik yang lain untuk menghadiri kelas. Perkara ini boleh membuatkan pelajar kurang bersemangat untuk belajar. Setelah tamatnya PKP, Kementerian Pelajaran telah mengumumkan pembukaan sekolah secara bersemuka. Namun, timbulnya isu apabila terdapat sebahagian guru yang enggan untuk mendapatkan vaksin. Perkara ini telah menjadi isu disebabkan ibu bapa enggan untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana bimbang anak-anak mereka dijangkiti virus COVID-19. Kesan yang kedua yang kita boleh nampak ialah kepada masyarakat iaitu ibu bapa yang kurang berkemampuan terutamanya untuk mendapatkan gadget seperti telefon bimbit dan laptop untuk anak-anak menjalani proses PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Perkara ini telah menimbulkan beberapa isu iaitu ibu bapa terpaksa mengeluarkan wang simpanan peribadi dan bergantung kepada bantuan kerajaan. Hal ini kerana ketika musim PKP, kebanyakan pekerja telah hilang pekerjaan akibat kemerosotan ekonomi pada masa itu. Tambahan pula, PDPR dijalankan di mana internet dan gadget seperti laptop dan telefon bimbit merupakan suatu keperluan. Hubung kait teori sosiologi dalam pendidikan dan kesan COVID-19 kepada masyarakat dan sekolah. Seperti yang telah dibincangkan dalam bahagian sebelum ini, terdapat banyak isu-isu yang muncul setelah berlakunya pandemik COVID-19. Antara isu yang telah dibincangkan adalah penutupan sekolah dalam tempoh yang lama telah menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat dikaitkan dengan teori interaksionisme. Hal ini kerana ini membuktikan bahawa interaksi antara guru dan pelajar dalam sebuah proses pembelajaran dan pengajaran itu amat penting. Tanpa adanya interaksi, ianya agak mustahil bagi pelajar untuk menimba sesuatu ilmu yang baru untuk mereka proses. Ini turut melibatkan mental dan emosi mereka kerana ianya agak sukar untuk dilakukan tanpa adanya interaksi antara guru. Isu yang seterusnya adalah sesi pengajaran dan pembelajaran telah ditukar sepenuhnya secara maya dan juga kebergantungan pelajar kepada alat gadget dan internet untuk pembelajaran amat tinggi. Kedua-dua isu ini boleh dihubung kait dengan teori fungsionalisme. Ini kerana ini membuktikan bahawa fungsi sekolah adalah untuk
proses pembelajaran dan pengajaran. Tanpa adanya sekolah, pelajar tidak dapat untuk belajar, pelajar tidak dapat untuk dididik. Jadi ini menguatkan fakta bahawa fungsi sekolah adalah untuk mengajar murid-murid untuk belajar mengenai sesuatu ilmu baharu. Jadi, sesi pengajaran dan pembelajaran tetap juga harus dilakukan walaupun ianya terpaksa dijalankan atas talian dan juga terpaksa bergantung kepada alat gadget seperti tablet dan telefon pintar dan juga memerlukan rangkaian internet yang kuat. Isu berikutnya adalah pelajar dan guru yang mempunyai masalah internet dan tiada kemudahan peralatan seperti telefon bimbit dan laptop di rumah mengalami masalah dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Isu ini dapat dikaitkan dengan teori konflik yang mana ianya melibatkan dengan dua pihak, iaitu pihak yang berkuasa dan pihak yang tidak berkuasa. Pihak yang berkuasa adalah mereka yang berkemampuan untuk membeli dan memiliki alat gadget yang bagus dan rangkaian internet yang kuat. Manakala pihak yang tidak berkuasa adalah mereka yang tidak berkemampuan untuk memiliki alat-alat tersebut dan juga mempunyai internet yang tidak bagus. Namun pada akhirnya pihak yang tidak berkemampuan, iaitu pihak yang tidak berkuasa ini, tetap juga harus akur dengan syarat untuk setiap pelajar memiliki alat gadget untuk terus mengikuti pembelajaran secara atas talian. Ini terpaksa mengorbankan pihak yang tidak berkemampuan ini untuk menjual harta benda mereka dan juga ada sesetengah ibu bapa yang terpaksa mengeluarkan wang KWSP mereka demi untuk membeli alat gadget demi pembelajaran anak-anak mereka. Selain itu, isu berkenaan segelintir guru enggan untuk mendapatkan vaksin. Isu ini secara jelasnya dapat dikaitkan dengan teori konflik, iaitu konflik yang berlaku antara pihak anti-vaksin dan juga pihak yang menyokong vaksin. Sebab utama untuk pihak anti-vaksin tidak menyokong vaksin ini adalah kerana mereka khawatir akan keberkesanan vaksin dan juga kandungan vaksin tersebut yang mampu memberi kesan buruk kepada tubuh badan kita setelah kita mendapatkan vaksin tersebut. Namun secara keseluruhannya, majoriti rakyat Malaysia menyokong untuk mendapatkan vaksin. Lain sekali adalah isu berkenaan ibu bapa enggan untuk menghantar anak mereka ke sekolah atas faktor keselamatan. Konflik ini berlaku antara pihak ibu bapa dan juga pihak guru yang berusaha untuk meyakinkan pihak ibu bapa bahawa mereka akan menjaga keselamatan anak mereka dengan mematuhi SOP yang ketat. Ini berlaku pada awal permulaan untuk pihak sekolah membuka pembelajaran secara fizikal semula. Namun pada hari ini, situasi pandemik telah pun berubah kepada situasi endemik yang mana aktiviti sekolah dan kemasyarakatan sudah beransur-ansur kembali seperti biasa. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah COVID-19 kepada masyarakat dan sekolah. Yang pertamanya adalah bagi mengurangkan masalah lemah capaian internet, pelbagai langkah telah diambil oleh kementerian untuk membantu penuntut, antaranya mewujudkan pusat internet setempat di seluruh negara bagi membolehkan para pelajar yang tidak berada di kampus serta yang tidak memiliki akses internet di rumah untuk menggunakan khidmat pusat internet berkenaan. Kementerian Pengajian Tinggi sentiasa bekerjasama dengan agensi lain seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk menyelesaikan isu ini. Seterusnya, pihak Kementerian Pendidikan perlu menyediakan kemudahan komputer atau internet bagi memudahkan pelajar mengikuti PNP. Walau bagaimana sekalipun, inisiatif pemberian gadget atau internet tidak boleh diguna pakai di kawasan sekolah pedalaman. Bagi sekolah pedalaman seperti Sabah dan Sarawak, para pendidik sendiri perlu memainkan peranan untuk memberikan pelajar kefahaman terhadap subjek yang diajar. Bagi pelajar universiti, masalah internet atau kemudahan komputer sudah selesai kerana KPT telah menyediakan satu inisiatif untuk mereka, iaitu pakej pelan data dan peranti bagi pelajar universiti. Pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia diumumkan oleh Perdana Menteri untuk memberi lanjutan pelepasan cukai untuk membeli peranti. Kerajaan juga boleh membuka jenis sekolah tertentu sahaja seperti sekolah rendah dengan mengurangkan bilangan pelajar di dalam kelas dengan mencipta jadual di mana pelajar menghadiri sekolah pada hari yang berbeza atau pada minggu yang berbeza. Dengan ini, kontak bersemuka antara pelajar dapat dikurangkan. Sekolah juga boleh meletakkan langkah-langkah seperti memakai topeng muka, meningkatkan pengudaran dengan membuka tingkap atau menggunakan pembersih udara, mencuci tangan dan mengubah suai aktiviti seperti sukan atau muzik. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 memberikan impak yang sangat besar dalam kehidupan manusia kini yang menjelaskan keseluruhan institusi sosial tidak kira dari aspek politik, ekonomi dan sosial.
Bidang pendidikan adalah salah satu cabang sosial yang terjejas akibat pandemik ini kerana kesemua institusi pendidikan daripada peringkat rendah mahu ke peringkat universiti terjejas akibat pandemik ini. Proses pengajaran dan pembelajaran bersemuka dihentikan secara serta-merta dan digantikan dengan pembelajaran dalam talian bagi memastikan kelancaran sistem pendidikan bermula Mac 2020. Wabak ini telah menyebabkan wujudnya cabaran dan masalah baru yang dihadapi oleh guru dan murid apabila semua jenis ujian, peperiksaan standard dan kemasukan sekolah ditangguhkan dan mengubah keseluruhan rancangan pembelajaran. Oleh itu, kita harus sentiasa bersedia untuk menghadapi wabak COVID-19 ini dengan hati yang tabah. Sekian, terima kasih.